Salam sejahtera, nama saya Hendry Gary Denny dan nomor metrik saya adalah BI 2411026. Dalam video ini, kami dari kumpulan 10, yaitu Falsafah, Isu dan Semasa Section 102, akan membentangkan esei kami, yaitu Perspektif Falsafah terhadap Isu-isu Budaya, bagaimana ia membentuk usaha-usaha memelihara dan mempromosikan kepelbagaian budaya di Malaysia, serta cabaran utama yang dihadapi dalam mengekalkan kepelbagaian ini. Budaya dan warisan memiliki makna mendalam mencerminkan identiti nilai dan jiwa bangsa. Jadi, apakah itu budaya dan warisan? Budaya didefinisikan dengan budi dan akal. Warisan adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secara turun-temurun oleh seseorang dan sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi yang terdahulu. Oleh itu, warisan budaya adalah peninggalan aktivitas fizikal dan ciri tidak ketara sebuah kelompok atau masyarakat yang diwarisi daripada generasi terdahulu pada masa kini serta dipelihara untuk generasi akan datang. Ini adalah hasil kebijaksanaan nenek moyang, asas untuk memahami masa lalu, dan panduan untuk masa depan. Cabaran besar seperti bencana alam, pencemaran, dan pembangunan berlebihan mengancam kelangsungan warisan ini. Sebahagian daripada warisi budaya material telah lenyap sepenuhnya, manakala warisan budaya tidak ketara semakin menghadapi ancaman keputusan. Sebuah warisan yang mempunyai kepentingan sejarah dan budaya yang besar kini serta mengalami memusnahan yang tidak dapat dipulihkan, sesuatu yang sangat menyedihkan. Warisan budaya adalah permata gemilang ciptaan bangsa. Kita mesti segera mengambil tindakan untuk memastikannya mendapat perlindungan dan penghormatan yang sewajarnya. Oleh itu, kita semua mesti bertanggung jawab untuk mendalami dan melindungi budaya, memastikan ia terus hidup dan berkembang. Ini adalah penghormatan terhadap sejarah dan janji kepada masa depan. Melalui usaha kolektif, warisan budaya dapat dipelihara sebagai lambang kebanggaan dan komitmen kepada generasi akan datang. Kumpulan kami pecahan esei kepada perspektif falsafah terhadap isu-isu budaya dan warisan, cabaran utama dalam mengekalkan kepelbagaian budaya, dan usaha memelihara dan mempromosikan kepelbagaian budaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jelita binti Ibadah dengan nomor matriks BI 2411031. Saya akan membentangkan mengenai budaya dan warisan dari perspektif falsafah. Budaya dan warisan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Ia membantu membentuk identiti kita, menghubungkan kita dengan sejarah, dan memberikan kestabilan sosial. Dengan memahami perspektif falsafah terhadap isu ini, kita dapat menghargai kepentingannya dengan lebih mendalam. Pertama, mari kita lihat bagaimana budaya dan warisan membentuk identiti. Pertama, budaya adalah sesuatu yang mempengaruhi cara kita berfikir, merasa, dan bertindak. Contohnya, tradisi adat perkawinan seperti bersanding dalam komuniti Melayu bukan sahaja dapat mengukuhkan ikatan kekeluargaan tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Seterusnya, warisan pula menghubungkan kita dengan sejarah dan leluhur, namun kehilangan warisan ini boleh membawa kepada hilangnya identiti dan perpecahan sosial. Seterusnya, kita lihat bagaimana budaya dan warisan memainkan peranan dalam pendidikan. Dari sudut falsafah pendidikan, budaya dan warisan menyumbang kepada pendidikan yang seimbang. Ia melibatkan pengetahuan dan kebijaksanaan dan kepekaan etika.
Kurangnya pemahaman tentang budaya boleh membawa kepada pandangan yang sempit serta sikap tidak bertoleransi. Manfaat pendidikan budaya pula, dengan menekankan budaya dan warisan, kita dapat memupuk rasa hormat, keadilan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Mari kita lihat apa itu falsafah hermeneutika, iaitu cabang falsafah yang berkaitan dengan penerjemahan dan pemahaman. Hermeneutika membantu kita memahami makna yang terkandung dalam tradisi, teks dan artefak budaya. Sebagai contoh, seni batik Melayu yang bukan sahaja dianggap sebagai corak estetik, tetapi juga mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat Melayu. Namun, pemeliharaan budaya dan warisan tidak terlepas daripada cabaran, antaranya konflik antara modernisasi dan tradisi, kesukaran mentafsir makna budaya secara tepat, ancaman globalisasi yang boleh menghakis budaya tempatan. Kesimpulannya, budaya dan warisan adalah asas kepada identiti, hubungan sosial dan kelestarian masyarakat. Untuk memastikan ia terus relevan, kita harus memahami dan menghormati kepelbagaian budaya, menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memupuk kesedaran budaya, dan menggunakan teknologi untuk mendokumentasi dan melestarikan budaya kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Kevin Waqjeton dan saya akan membentangkan warisan dalam konteks falsafah. Warisan dalam konteks falsafah ini merupakan sesuatu yang melampaui sekadar pemikiran material seperti tanah, bangunan, atau harta benda. Ia merangkumi elemen budaya, bahasa, adat, dan nilai-nilai mono yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam falsafah ada beberapa jenis falsafah dalam warisan. Yang pertama adalah falsafah etika, di mana konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam perbincangan tentang warisan. Warisan material dan bukan material juga menurut amanah serta pengurusan yang bijaksana. Pemeliharaan warisan budaya seperti bahasa ibunda, antara contohnya adalah di mana pemeliharaan warisan budaya seperti bahasa ibunda memerlukan usaha berterusan untuk memastikan ia tidak lenyap dalam arus globalisasi. Selain daripada falsafah etika, ada falsafah ekologi, di mana ia mengaitkan dalam warisan dengan alam sekitar. Contohnya adalah kekayaan semula jadi seperti hutan, sungai, dan biodiversity dianggap sebagai sebagian daripada warisan bersama manusia sejagat. Falsafah ini juga menekankan keperluan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam. Falsafah ketiga adalah falsafah eksistensialisme. Falsafah eksistensialisme adalah ada falsafah di mana dalam usaha manusia untuk memberi makna kepada kehidupan. Antara warisan intelektual seperti falsafah, seni, dan penulisan memainkan peranan dalam membentuk pemikiran serta identiti individu dan masyarakat. Yang paling akhir adalah falsafah politik, di mana ia membawa kepada pembahasan tentang penagihan yang adil. Perspektif falsafah ini terhadap isu warisan memberi pandangan yang dalam dan menyeluruh tentang tanggung jawab, keadilan, dan makna kehidupan. Ia bukan sekadar sesuatu yang diterima tanpa soal, tetapi amanah yang menurut refleksi mendalam serta tindakan yang bertanggung jawab. Salam sejahtera, nama saya Henry Gary Denny dan nomor metrik saya adalah BI 241102006. Saya akan sambung pula bahagian saya berkenaan dengan perspektif falsafah terhadap isu-isu budaya dan warisan. Warisan memberi pandangan yang mendalam yang membentuk makna, nilai, dan identiti suatu masyarakat.
Sementara budaya pula merupakan cermin kehidupan yang menjadi panduan kepada masyarakat. Dari sudut falsafah, budaya dan warisan dapat dilihat sebagai entiti hidup yang dinamik, di mana ia dapat menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang dapat memperkayakan pengalaman manusia. Entiti ini juga turut menyumbang kepada pembentukan jati diri oleh individu, yang mana ia menjelaskan bahawa budaya dan warisan perlu dihormati dan dilindungi daripada sebarang ancaman. Dari sudut etika pula, falsafah diperspektifkan sebagai tanggung jawab moral kepada pemeliharaan warisan. Dalam konteks ini, ia berkait rapat dengan tindakan menjaga warisan budaya yang melibatkan usaha fizikal seperti pemeliharaan bangunan bersejarah, termasuklah perlindungan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Falsafah utilitarian menyatakan bahawa pemeliharaan budaya haruslah membawa manfaat kepada semua masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan deontologi juga ada menyebut bahawa pemeliharaan budaya adalah satu kewajipan moral yang perlu dilaksanakan tanpa mengira faedah langsungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahera binti Ismail. Seterusnya ialah usaha untuk memelihara dan mempromosikan kepelbagaian budaya. Antara usaha yang dapat dilakukan termasuklah peranan media dan teknologi. Yang pertama ialah peranan media massa. Melalui media, program-program yang memaparkan seni budaya tempatan seperti seni tarian, musik, dan masakan tradisional boleh diperkenalkan secara terperinci kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan mendalami tentang keunikan budaya di Malaysia. Yang kedua ialah media sosial. TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram merupakan platform yang berkesan dalam menyediakan informasi mengenai kebudayaan, seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, dan Deepavali. Dengan kemajuan teknologi, video, gambar, dan artikel mengenai budaya boleh diakses dengan lebih mudah oleh setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga ialah penghasilan filem dan dokumentasi berkaitan budaya. Contoh, filem bersejarah yang berjaya ditayangkan ialah Mat Kilau dan Takluk Lahad Datu. Secara langsung, filem ini mampu membuka mata masyarakat agar dapat memelihara dan menghargai kepelbagaian budaya sekaligus menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi akan datang. Selain daripada itu, usaha untuk memelihara dan mempromosikan kepelbagaian budaya adalah dengan mempromosikan bahasa tradisional. Dengan mempromosikan penggunaan bahasa tradisional melalui pendidikan formal dan tidak formal serta dalam media massa. Kesannya, masyarakat yang berminat untuk mempelajari bahasa tersebut akan dapat meneruskan warisan bahasa nenek moyang mereka. Seterusnya, usaha kedua, mempublikasikan seni dan warisan budaya. Pameran-pameran yang bertemakan kepelbagaian budaya haruslah dianjurkan supaya generasi akan datang akan mengenali dan tidak terasing daripada warisan mereka. Dan berbagai lapisan masyarakat dapat menghayati dan mengamati keindahan budaya yang berbeza. Dan usaha yang terakhir, memastikan bahawa tempat bersejarah dilindungi. Semua bangunan bersejarah perlulah dilindungi dengan baik supaya generasi yang akan datang boleh melawati tempat-tempat tersebut dan mengenali sejarah budaya mereka. Itu saja. Salam sejahtera, nama saya Munawar Syedin. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran utama dalam mengembangkan kepelbagaian budaya. Cabaran utama dalam mengembangkan kepelbagaian budaya ialah pendidikan. Pemisahan dari segi pendidikan berlaku pada asalnya apabila pelajar British memperkenalkan sistem sekolah vernacular English, Cina dan Tamil, iaitu sekolah yang memikul bahasa ibu dan masing-masing untuk menjalankan sistem pendidikan.
Dasar pendidikan yang dilaksanakan oleh kerajaan British tidak menghasilkan keputusan kerana pada masa itu, kerajaan British hanya mementingkan kepentingan ekonomi. Masalah ini juga menyebabkan masyarakat dibisarkan mengikuti persekolahan dan hubungan antara mereka menjadi semakin lengkap. Oleh itu, sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibu dan kebudayaan, kepercayaan dan etnik menyebabkan para pelajar membiayai ke sekolah untuk menjalinkan hubungan baik dengan berbagai kaum. Sehingga kini, Malaysia masih meneruskan kesinambungan sistem persekolahan lama seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Isu ini sebenarnya merupakan isu yang sensitif bagi masyarakat Malaysia dan berbilang tahun kerana kewujudan sekolah yang membinai pelbagai aliran akan menjejaskan pelbagai kaum di negara Malaysia. Seterusnya saya progres dan matrik saya ulang. I241.41 saya akan membentangkan isu kedua atau cara dalam meningkatkan kepelbagaian. Jadi yang pertama adalah gaya hidup moden dan pengaruh globalisasi. Jadi rasa moden lebih tertarik kepada gaya hidup moden yang dipengaruhi oleh globalisasi, menyebabkan budaya dan tradisi dilihat sebagai tidak relevan. Yang kedua adalah pendedahan. Kurangnya pendedahan terhadap budaya tradisional di dalam sekolah dan komuniti menyebabkan generasi muda tidak mengenal budaya budaya dan membentuk identiti mereka. Yang ketiga adalah persepsi budaya tradisional tidak menguntungkan. Budaya tradisional sering dianggap tidak memberikan peluang ekonomi yang menguntungkan, menjadikan generasi muda kurang berminat untuk mempelajari dan keempat adalah dominasi budaya asing. Pengaruh budaya asing seperti K-pop, Bollywood dan gaya hidup barat semakin mendominasi perhatian generasi muda, mengakses minat terhadap warisan terbaik. Jadi cadangan yang saya berikan tadi ialah penggunaan teknologi moden, promosikan budaya tradisional melalui media sosial, edukasi interaktif dan permainan digital. Yang kedua ialah pendidikan budaya yang menarik. Integrasikan elemen budaya dalam kegiatan sekolah dan pendekatan yang kreatif dan menarik. Yang terakhir ialah promosi budaya sebagai peluang ekonomi. Tunjukkan nilai budaya tradisional dalam industri kreatif dan pelancongan sebagai sumber pendapatan. Itu saja daripada saya. Cabaran ketiga dalam mengekalkan kepelbagaian budaya adalah kekurangan pendedahan kepada tradisi dan kebudayaan etnik lain. Hal ini disebabkan kebudayaan melingkungi agama, kepercayaan, etika dan cara hidup setiap kaum. Sekiranya masyarakat kurang terdedah mengenai budaya kaum lain, ia akan menjadi penghalang kepada usaha untuk memupuk paduan dan integrasi nasional. Perbezaan kebudayaan akan menyebabkan sikap sombong ataupun narsisis. Contohnya, terdapat peranggapan bahawa orang Melayu sikap malas, orang India suka meminum alkohol dan orang Cina suka berjudi. Oleh itu, pendidikan tentang tradisi dan kebudayaan etnik lain perlu didedah kepada pihak lain untuk memupuk sikap kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, perspektif falsafah terhadap isu budaya dan warisan menekankan kepentingan memahami nilai, makna dan identiti yang terkandung dalam kepelbagaian budaya sebagai asas untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Falsafah menjadi landasan utama dalam usaha memelihara dan mempromosikan warisan budaya melalui pendidikan, polisi kerajaan dan aktiviti komuniti yang meraihkan pelbagai tradisi etnik. Cabaran utama termasuklah ancaman globalisasi yang mengikis identiti tempatan, kurangnya pendidikan, dan ketidakseimbangan dalam memberi perhatian kepada semua budaya secara adil.
Dengan ini, pendekatan holistik yang merangkumi dialog antara budaya, sokongan institusi, dan penglibatan masyarakat adalah kunci mengekalkan budaya di Malaysia.